Ya, pakai tudung. Tak nak. Pakai tudung. Tak nak. Pakai tudung. Tak nak. Jangan keluar rumah tau kalau abang tak bagi. Nak adalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak sekalian. Ya, selamat malam ya. Jadi alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Agak-agak apa topik malam ni berdasarkan lakonan tadi ya. Okey, sebenarnya malam ni abang nak kongsi dengan anak-anak cerita isteri derhaka ya. Dah dengar isteri derhaka? Okey. Isteri derhaka ataupun dalam tajuk kita nak belajar malam ini ialah tajuknya nusyus ya, dalam masalah rumah tangga, nusyus. Apakah pengertian nusyus? Hukum nusyus, perkara-perkara yang boleh membawa kepada nusyus, kesan buruk nusyus, adab-adab mendidik isteri yang nusyus, dan juga macam biasalah ada sedikit penilaian. So anak-anak, macam biasalah, tak kenal maka tak cinta. Dok cerita tentang nusyus ni, apa dia nusyus? Kita kena tahu dulu apakah pengertian, maksud nusyus ataupun takrif nusyus. Okey. Pengertian nusyus dari sudut bahasa bermaksud derhaka atau engkar. Dari sudut istilah syarak, keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum-hukum syarak. Okey. Hukum nusyus ni apa anak-anak? Boleh ke isteri ni derhaka kepada suami? Tu abang buat label merah besar tu. Nah, hukumnya haram. H-A-R-A-M. 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 Haram hukumnya anak-anak ya. Okey, itu hukum nusyus. Okey. Agak-agak kenapa perkara-perkara yang boleh membawa kepada seorang isteri itu nusyus agak-agaknya ya. Yang pertama ya, apabila apa maksud isteri nusyus tu ya? Yang pertama, isteri enggan bersetubuh dengan suami. Kalau dah kahwin, suami ajak bersama, dia tak mau. Itu kira nusyus. Yang kedua, isteri keluar rumah tanpa izin suami. Dia keluar rumah minta suka hati dia aja. Suami kata jangan keluar, jangan keluar. Nak keluar juga. Yang ketiga, melakukan kekasaran kepada suami. Nah, bancuh air kopi letak degung. Nah, ambillah minum ni. Marah dekat suami, melakukan kekasaran. Sepak bagi baju dekat suami. Ataupun dia engkar arahan suami selagi mana tidak menyalahi dengan syarak. Dan yang kelima, membenarkan lelaki ajnabi. Apa itu ajnabi? Lelaki asing memasuki rumah semasa suami tiada. Orang mai jual kapek Pakistan ke siapa sajalah ya, mai jual kapek, kami minta derma ke, suami tak ada di rumah, dia majak masuk dalam rumah, mainlah masuk dulu minum kopi dulu, tak apa. Suami dia tanya tak apa, tak boleh. Sebab itu dikira sebagai isteri yang nusyus ya. Isteri yang nusyus derhaka kepada suami, membenarkan lelaki lain masuk ke dalam rumah dia. Okey, anak-anak sekalian ya. Sebab berlaku nusyus ni agak-agak pasal apalah perempuan tu nusyus ya. Mungkin yang pertama sekali ialah isteri kurang asas agama. Sebab itu isteri bila suruh cari kahwin, isteri ni carilah isteri fasfar bizatid din. Pilih dah isteri yang beragama. Bila ada agama, insya-Allah dia akan jaga, dia tak derhaka pada suami dia. Yang kedua, isteri itu jahil tentang tanggungjawab kepada suami dia. Dia tak tahu, tak layan suami dia, tak suka dengan suami dia. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Lantaklah lelaki nak kata apa, yang penting aku puas hati. Dan yang keempat, terpengaruh dengan unsur-unsur luaran yang negatif. Kadang-kadang seorang isteri tu baik, dia baik, bagus, tapi sebab terpengaruh ni sekarang ni, zaman-zaman sekarang, Twitter, Facebook, lagi apa lagi ya, macam-macam lah ya. Jadi dalam tu dia kadang-kadang terpengaruh dengan tengok orang lain sanggup orang kata apa, buat TikTok ya, buat lagu, gambar dan sebagainya, yang sehingga melanggar dengan agama. Suami larang tapi dia nak buat juga. Itu dikira sebagai isteri yang nusyus atau derhaka kepada suami. Okey. Apakah kesan? Sudah pasti akan berlaku kesan dalam rumah tangga akibat daripada nusyus. Kita tengok sini. Isteri. Apakah kesan kepada isteri apabila nusyus? Dia apabila berlaku perceraian, dia telah berlaku hilang hak nafkah. Dia tak dapat nafkah waktu dalam iddah. Dia juga ya, dia akan hilang hak nafkah. Suami boleh tak bagi nafkah bagi isteri yang nusyus. Yang kedua, akan hilang giliran bermalam. Kalau suami dia kahwin 3 orang ya, isteri yang nusyus tu suami dia tak pergi rumah dia, hilang giliran. Suami pula sudah pastilah akan tercabar bila isterinya nusyus. Hilang pertimbangan, bertindak kasar dan boleh menyebabkan berlaku perceraian dan sebagainya. Okey, keluarga, hilang rasa hormat pada ibu bapa, tertekan jiwa dan minda. Manakala masyarakat pula, hubungan keluarga dalam masyarakat itu akan terjejas. So anak-anak, bagaimana kita nak mendidik
Islam mengajar kita bagaimana cara kita nak mendidik. Kalau kita tahu bahawa isteri kita itu terlibat dengan perbuatan nusyuz. Ya, yang pertama sekali, Islam ajar kita memberi nasihat yang dengan hikmah. Ya, pakailah tudung, keluar rumah tak sayang kat abang ke. Ya, yang kalau tak pakai tudung ni abang lah yang akan masuk neraka. Okey, bagi dengan hikmah. Ya, kalau dia tak dengar cakap, mengasingkan tempat tidur. Jangan tidur dengan isteri. Ini adalah dipanggil siksaan ataupun teguran dari segi emosi kepada isteri. Dan yang ketiga, memukul dengan cara mendidik. Ya, Islam membenarkan pukul dengan cara mendidik, bukan pukul dengan cara untuk menzalimi isteri tersebut. Okey. So maknanya, apabila isteri derhaka, suami perlu berperanan untuk mendidik isteri dia supaya menjadi isteri yang taat, yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab sedikit anak tentang tajuk kita malam ini, iaitu tajuk nusyuz ataupun derhaka. Boleh faham ya? Macam biasa, insya-Allah abang akan berikan soalan ya, sikit je. Nyatakan pengertian nusyuz dan hukumnya, huraikan kesan nusyuz terhadap keluarga, jelaskan cara mendidik isteri yang nusyuz. Okey, bye-bye. Itu saja bila abang. Insya-Allah anak-anak yang perempuan terutamanya, belajarlah menjadi isteri yang taat dan solehah. Jangan jadi isteri yang nusyuz dan derhaka. Bye-bye. Assalamualaikum.